Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang perubahan, sebenarnya perubahan ni tidak mudah untuk kita lakukan, betul tak? Kita dah bertahun-tahun hidup dalam keadaan yang sama, dalam keadaan diri kita yang sedia ada, tiba-tiba kita nak berubah sebenarnya bukan mudah. Jadi, kita kena tahu kenapa kita perlu berubah. Okey, dalam ni Kak Yus tahu rasanya dalam ni semua orang usahawan, betul tak? Kalau siapa usahawan, tulis saya usahawan. Okey, dalam ni saya usahawan. Ramai Okey, tajuk yang Kak Yus akan bagikan ni, motivasi ni, mungkin ada yang masuk bukan usahawan forever living, tapi you boleh gunakan dalam apa saja perniagaan yang anda lakukan. Okey, jadi sekarang ni kita tengok perkataan change, perkataan ubah. Tak ada siapa manusia yang suka berubah, betul tak? Sebab kita dah biasa dah dalam diri kita. Sekarang ni apabila kita membuat perniagaan, okey, kalau kita berniaga seorang, ia tidak menjadi masalah. Suka hati kita, kita nak buat macam mana, ikut rencah kita sendiri. Tetapi apabila kita diri kita sendiri, kita nak berjaya, walaupun kita berniaga seorang diri, kalau tidak ada perubahan yang dilakukan, kita pasti akan berada dalam takut yang sama selama-lamanya. So nak tak nak kita perlu berubah. Apatah lagi apabila perubahan yang apabila kita berniaga melibatkan kumpulan. Betul tak? Adakah orang di sini dia berniaga seorang diri? Orang yang sales pun mereka pasti akan ada kumpulan dia sendiri. Apatah lagi orang yang dalam bidang networking. So, change ni sangat-sangat berubah, sangat-sangat diperlukan. Okey, change sangat-sangat ubah ni sangat diperlukan untuk kita lakukan. So, apakah penyakit yang tidak berubah? Penyakit tidak berubah. You all boleh share tak dengan Kak Yus dekat ruangan chat? Apa yang you rasa penyakit yang tidak berubah? Apakah penyakit yang tidak berubah? Apakah penyakit tidak berubah? Boleh tak you brainstorm sikit? Fikir, apa penyakit yang tak berubah? Malu. Malu lagi? Adakah you rasa benda tu yang sukar untuk you ubah sebenarnya? Sikap buruk, rasa selesa, malas. Overthinking, suka tangguh. Okey. So sekarang ni, apa yang anda tulis tu sebenarnya bukan anda seorang lalui. Okey? Sikap suka bertangguh, sikap overthinking, sikap suka pemalu, sikap berada dalam zon selesa walaupun tak berapa selesa, sikap buruk kita apa saja yang negatif. Semua itu sebenarnya bukan you all saja ada, Kak Yu sendiri pun ada. Percaya tak? Semua orang ada sikap-sikap tersebut. Tetapi bagaimana kita kontrol, bagaimana kita mula berubah. Okey? Jadi kita dah tahu dah sikap itu semua ada. Okey? Penyakit tidak berubah ni sebenarnya dia akan memberi kesan yang sangat-sangat buruk kepada kehidupan kita. Okey, you bayangkan kalau kita ada sikap yang tak nak, yang kita ada perangai tau. Perangai tidak mahu berubah. Okey, perangai tidak mahu berubah ni, saya tidak nampak apa-apa jawapan kat situ. Sikap tidak mahu berubah ni, dia datangnya daripada sikap kita yang ego. Betul tak? Sikap manusia yang ego, dia akan menyebabkan dia tidak mahu berubah. Apatah lagi kalau dia berada dalam satu kumpulan, di mana dia perlu mendengar kata-kata orang, dia memerlu dengar arahan daripada orang, dia perlu mendengar pendapat orang. Jadi itu adalah punca penyakit tidak nak berubah. Okay? You faham kat sini so far? Okay? So, sangat penting untuk kita kenali kenapa ada orang ni, dia ada penyakit tak nak berubah. Sebenarnya masalah dia bukan sebab dia malu, bukan sebab overthinking, sebab kan dia tidak mahu keluar pada comfort zone. Tetapi sebab ego itu. Ego itu sebenarnya akan membunuh kita. Sebab tanpa perubahan, tidak mungkin kita akan berjaya dalam kehidupan kita. Tak akan ada sekelumit pun perubahan dalam kehidupan kita. Dalam keuangan ke, dalam lifestyle ke, tidak akan ada perubahan. Jadi segala perubahan ni sebenarnya dia bermula pada diri kita. Di mana yang paling pertama anda perlu ubah adalah sikap ego. Okey? Ego ni ramai orang fikir, oh ego ni datangnya daripada siapa? Biasa kita fikir orang ego ni orang macam mana? Biasanya orang ego ni orang macam mana? Cuba you type kat ruangan chat. Orang ego ni orang yang macam mana? Mana you all? Orang ego ni orang yang macam mana biasanya? Lelaki. Lagi?
sombong lagi. Okey, berpangkat. Itu yang selalu berlaku. Okey, pernah tak you dalam kumpulan you ada orang yang lebih berpengalaman daripada you? Orang yang lebih berpengalaman dari segi usia, dari segi kerjaya, ataupun dari segi perniagaan. Anda sebagai ketua dalam kumpulan tu, bawah anda, dalam tim anda, ada yang lebih berusia. Ada yang lebih berpengalaman dari segi perniagaan. Ada yang ada pangkat. Yang ini, orang yang macam ni, biasanya dia akan ada penyakit tu, iaitu dia ada keegoan dia. Tapi, kadang-kadang orang yang tak ada pengalaman pun, dia akan datang ego juga. Dia akan datang ego. Kenapa dia datang ego? Kerana dia banyak perkara tak tahu. Banyak sangat benda yang dia tak tahu, dia akan jadi ego. Ego tak nak belajar. Sebab dia rasa malu. Asyik ditegur, lalas ego akan datang. Jadi perubahan ni sebenarnya dia perlu daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita salah persepsi tau. Kita dah bagi judgement. Nampak tak? Saya saja pancing you all tadi. Saya saja je pancing you all. Biasanya kita kadang-kadang saya bagi tahu terang. Bila kita dah ada judgement, kita kata lelaki biasanya ego. Kita kata yang ada pangkat biasanya ego. Kita kata yang ada pengalaman biasanya ego. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang ketua ni, kita yang dah letakkan satu tembok tau. Kita dah letakkan satu tembok yang membuatkan kita pun tidak mahu memberi. Ataupun kita nak memberi tapi tidak 100%. Kak Yus ada rasa macam tu sebelum ini. Bila Kak Yus kaji balik, kenapa Kak Yus ada judgement kepada orang? Bila orang kaya datang, bila orang berada datang untuk berniaga, ataupun dia lelaki, ataupun kita nampak dia hebat, dia datang pada kita nak berniaga kita, tapi dalam keadaan dia ni lebih segalanya daripada kita. Kak Yus sendiri akan ada rasa macam tak nak bagi. Bukan tak nak bagi sebab kita malu. Bukan tak nak bagi sebab kita tak suka dia. Tapi kita rasa macam dia dah tahu dah semuanya. Anda rasa jika kita sebagai seorang leader, kita tidak ada perkataan change ni. Tidak ada change, tidak ada perubahan. Dalam penerimaan orang yang Allah tentukan dia datang kepada kita, adakah network kita akan berjaya? Adakah network kita akan maju, berkembang? Mungkin tidak. Tidak. Sebab kita sendiri, orang yang nak memberi ilmu, kita sendiri ada perasaan dan judgement. Kita dah senaraikan orang yang ada ego ni adalah orang yang berpangkat, berada, orang yang lelaki, orang yang itu, yang ini. Perempuan kalau ego dia boleh tahan juga kan? Perempuan ego boleh tahan, tapi kenapa tulis lelaki tadi? Kan? Jadi semua orang, kita sebagai seorang leader, kita tidak boleh ada judgement kepada sesiapa saja yang Allah dah tentukan dia datang pada kita. Kadang-kadang yang kita rasa, yang kita dah buat senarai, orang ego ni adalah sekian-sekian, tapi maaf cakap, kadang-kadang orang yang tak pandai pun jauh lebih ego. Betul tak? Orang yang tak ada pengalaman jauh lebih ego. Orang yang susah jauh lebih ego. Dan Kak Is pasti korang dah jumpa orang macam ni. Betul tak? Ada tak korang jumpa? Dia macam-macam tak tahu. Kita tahu dia susah. Semua-semua, tapi dia punya ego dia melangit. Tapi kita pernah jumpa orang yang sangat berada. Tapi langsung tak ada ego. Kosong gelas untuk belajar dengan kita. Jadi ini yang nak kita kena ubah diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita nak ubah dia orang ni, kita perlu ubah diri kita, di mana kita jangan ada filter orang. Siapa saja yang datang pada kita, kena percaya bahawa Allah yang datangkan dia pada aku. Jadi, aku ambil tanggungjawab tersebut. Ambil tanggungjawab ni bermakna, you bagi all out. Didik dia all out. Tapi, benda macam ni, Kak sebagai tahu, dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi pada diri kita. So, perubahan pada kita, daripada orang yang tak sabar, daripada orang yang biasanya kalau berkata nak change ni adalah orang yang tidak sabar. Kalau tak sabar, kita bertinggalkan dia macam tu saja. Apabila kita mula mengangkat tanggungjawab, insya-Allah result akan mula datang. Okey, sekarang ni you tengok
Ini adalah 4 penyakit tau. Empat penyakit yang biasa berlaku. Okey, anda tengok kat sini Ada 4 penyakit iaitu, kalau anda tengok sini, kita ada 4 bahagian. Okey, nampak tak? Orang yang tak nak berubah ni, Kak Yus kembangkan lagi. Kenapa dia tidak mahu berubah? Okey, kalian lihat kat sini penyakit yang pertama adalah dalam kategori preconcept. Okey, preconcept ni bermaksud dia punya pemikiran bahawa dia tidak akan boleh berjaya. Dia pergi mana-mana pun dia nak buat, tapi dia dah ada tanggapan yang dia tidak akan boleh berjaya. Okey? Dan preconcept lagi, apabila dia masuk dalam bidang network, dia dah ada pemikiran bahawa apa saja yang aku buat, upline kena jaga. Ini masalah besar juga. Apabila orang dia kata dia nak berjaya, tapi bila dia masuk dalam bidang network ni, dia ada pemikiran apa saja urusan perniagaan dia, semua tanggungjawab upline. Upline kena jaga dia head to toe. Dia tak tahu yang upline ada beribu-ribu orang yang perlu dijaga. Okey. So, yang seterusnya, preconcept penyakit ni adalah apabila dia ada pemikiran yang dia tidak akan boleh berjaya, dia buat tapi dia tahu, dia buat tapi dia rasa macam, oh aku takkan berjaya punya tapi aku buat je lah, go with the flow. Kemudian dia ada perasaan, upline kena jaga aku, apa-apa upline kena buat. Dia akan jadi macam baby. Dia tidak akan pernah berdikari dalam perniagaan dia. Kalau penyakit preconcept ni, maksudnya sebelum you buat lagi, you dah ada penyakit yang ini, Kak Yus cakap, terlalu sukarlah untuk you berjaya. Duduklah berapa tahun pun dekat dalam perniagaan itu, you tidak akan berjaya. Berbanding dengan orang yang waktu pertama dia masuk perniagaan, dia ada pemikiran apa yang berlawanan. Bermaksud, dia kata, aku boleh berjaya. Tambahan dia tengok orang lain buat perniagaan itu, mereka berjaya. Dia tidak ada perasaan iri, tidak ada rasa dengki, tapi dia melihat kejayaan orang lain sebagai masa depan dia. Orang macam ni, dia boleh berjaya. Kalau kita nak berjaya, kita kena ubah benda ni. Kadang-kadang orang lama dalam perniagaan pun, kadang-kadang leader yang lama dalam perniagaan pun, dia tak ada pemikiran yang jauh tau. Sebagai contoh lah, macam contoh jadi GLT. Mungkin dia tengok jadi GLT tu, macam terlalu jauh untuk dia. Tapi korang nak tahu tak? Waktu mula-mula Kak Yus masuk Forever Living, Kak Yus ingat lagi, Kak Yus bergambar dengan gambar GLT dekat HQ Maluri, dekat tingkat 1-2 tu. Kan ada gambar GLT kan, maksud 2 orang saja GLT. Kak Yus dah bergambar, Kak Yus tengah-tengah. Itu tahun pertama dan Kak Yus dah niat dah, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku GLT. Aku nak jadi GLT. Kak Yus yakin yang Kak Yus boleh. Sebab itu alhamdulillah Allah izinkan, sebab Kak Yus tak ada penyakit itu, penyakit preconcept yang merasakan tidak boleh. Kak Yus yakin Kak Yus boleh, dan Kak Yus bukan target yang rendah. Kak Yus sentiasa target yang tinggi. Sebab apabila kita target yang tinggi, segala-gala target-target yang biasa-biasa semua kita boleh sapu habis. Dan Kak Yus sendiri ada sikap apa? Upline tak jaga tak apa. You all semua tahu sejarah Kak Yus kan? Tahu kan? Kak Yus duduk di Arab Saudi seorang diri. Upline tak jaga pun tak apa. Kak Yus tengok dalam grup WhatsApp. Wah, seronok tengok. Pergi makan dengan upline. Upline tolong buat coaching. Kak Yus sabar masa tu. Kak Yus sabar, Kak Yus kata tak apa ya Allah. Dugaan kau bagi kat aku ni tak apa. Aku tengok aje. Upline tak jaga tak apa. Allah jaga aku. Mana lagi besar? Masa tu pemikiran Kak Yus apa tau? Kak Yus terpaksa. Kak Yus tahu forever. Perniagaan yang Kak Yus buat ni memang sangat bagus. Tapi Kak Yus tak ada rezeki untuk upline jaga. Jadi Kak Yus sangat berdikari. Kak Yus berdikari, Kak Yus yakin tak apa. Kalau orang tak jaga aku, Allah jaga aku. Yang lagi besar adalah Allah yang maha kaya, yang maha memberi ilmu. Kak Yus serahkan, tawakal. Kau tolong aku ya Allah. Jadi Kak Yus menjadi orang yang terlalu berdikari. Seawal Kak Yus dah buat kelas. Nak cari info, banyak cari sendiri. Okey? Jadi kita tidak menjadi seorang baby. Kita masuk forever ni, terus jadi macam orang besar dah. Okey, so itu adalah penyakit yang pertama. Kalau siapa-siapa, you all perasan, dalam diri you all, ada masalah dekat preconcept ni, Kak Yus cakap, yang ini segeralah berubah.
Kalau you all ubah ni dengan segera, Kak Yu cakap, insya-Allah korang lebih berjaya. Sebagai contoh, orang yang macam baby ni dia apa tau? Dia spoon feed. Faham kan spoon feed? Dia tunggu upline sediakan material. Dia tunggu upline sediakan copywriting. Yes, upline akan buat tugas dia. Upline buat je. Kalau you dapat upline yang betul-betul jaga, dia akan sediakan copywriting, everything, bla 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 bla. Tapi diri sendiri tu, jangan terbiasa untuk disuap. Cari dulu. Yang mana yang you cari, you buat. Kemudian tambah pula dengan upline bagi, Kak Yu cakap double triple kejayaan you. You akan lebih cepat berjaya. Okay? So, jangan terlalu kata dimanjakan. Upline akan memanjakan. Sebab upline menjalankan tanggungjawab dia, amanah dia. Tapi diri kita jangan terlalu selesa. Kerana apa? You akan masuk dalam penyakit seterusnya, iaitu tidak kreatif. Nampak? Penyakit tidak kreatif ni dia berlaku apabila kita masih duduk dalam kotak. Berada dalam comfort zone. Sebab segalanya telah disediakan oleh upline. Segalanya dah dibuat oleh upline. Kalau dah terbiasa, lama-lama you akan berada dalam kotak. You akan berada dalam comfort zone. Orang yang berada dalam comfort zone ni, dia tidak akan ada anjakan dalam perniagaan dia. Dia sampai bila-bila tahap tu saja. Kalau you tengok orang yang mencipta kejayaan yang besar dengan tiba-tiba, dengan sangat agresif. Sebab apa? Sebab dia sentiasa cabar diri dia untuk berada di luar kotak comfort zone. Okay? Jangan tidak berani ambil risiko. Kadang-kadang nak buat apa-apa, ada perasaan ragu-ragu tak? Kadang-kadang Kak Yus tengok nak buat live pun ada ragu-ragu. Betul tak? Nak buat live pun, bolehkah aku cakap? Nak cakap apa? Padahal ilmu semua ada dalam kepala dah. Betul tak? Ilmu you all semua ada dalam kepala tak? Memang ada. Buka video lah, tak nampak seorang pun. Cuba buka video. Kak Yus tengok muka orang. Sunyilah seorang-seorang. Cuba buka video. Kak Yati buka video. Kak Yati ada. Siapa tu? Kan nampak muka orang tu. Ni siapa ni? Dia tak keluar nama Dia suruh aku teka siapa payah ni. Ini rasa Ida Norza. Yang ni alamat tak cam, ni Amirah. Ayo. Okay. Alright. Okay. So, untuk berjaya, you kena ubah dari segi kena menjadi orang yang sangat berani ambil risiko. Jadi tak jadi lain kira. Tapi you kena buat terlebih dahulu. You guys nak kejayaan yang besar tak? Nak tak income 6 angka sebulan? Ada tak you tengok orang yang income 6 angka dia tidak berani? Kalau you tengok dalam dunia forever, orang yang income 5 angka, kita ambil lah 50,000 ke atas, you tengok dia orang yang takut-takut ke? Ataupun dia main buat je? Dia main buat je. Dia tak ada overthinking. So you kalau nak dapat income macam tu, you kena atasi penyakit awal ni. Penyakit pertama dan penyakit kedua, you kena atasi dengan segera. You kena ubah dengan segera. Cuba buat perkara yang you tak pernah buat selama ni. Tak ada siapa tahu apa yang you tak pernah buat. Diri you saja yang tahu apa yang you tak pernah buat. Jadi ataupun tidak, bagus ataupun tidak, cemerlang ataupun tidak, itu lain. Itu jangan dipikirkan. Tetapi benda yang pertama yang you kena buat adalah, you just do it. You kena buat terlebih dahulu. Okey, sekarang ni, yang ini, ni masalah ni. Dia dah masuk dalam kategori, orang yang tak nak berubah ni adalah kategori apa tau? Kategori sudah immune. You faham tak penyakit sudah immune tu? Dia dah tak ada, okey, mula-mula dia tak capai satu kali. Contoh insentif. Mula-mula sekali tak capai insentif 5cc. Mula-mula dia gabra, panik, sedih, menangis. Tapi dia tidak melakukan perubahan pada diri dia. Dia masih lagi buat kerja last minute. Dia masih lagi apa? Dia masih lagi tunggu upline bagi material. Dia masih lagi tunggu prospek cari dia. Ini penyakit ni. Kak Yus selalu tegaskan kepada tim Kak Yus. Siapa kat sini ada perangai, ada sikap, tunggu prospek PM. You dah buat post dekat Facebook, lawa-lawa, bagus. Tapi dengan harapan, adalah orang PM aku, adalah orang PM aku. Ada tak macam tu? Kita menunggu orang PM kita. Kita berharap orang PM kita. You tak berani nak approach orang. You tidak berani menggunakan online. Contohnya, you approach orang, you WhatsApp orang, you hantar DM, you hantar message dekat FB.
You yang approach orang secara konsisten. Ini satu masalah yang Kak Yus tengok. Di mana kita tidak berani untuk approach prospek. Kita tak berani approach prospek. Kak Yus bagi tahu you all, tu tegam. Bulan September ni, kalau you all ubah yang ni sikit ni, insyaAllah, sisi korang akan lebih besar. Kak Yus tak kisah korang daripada grup mana pun. Sebab niat Kak Yus nak semua orang berjaya. Kalau dalam bulan ni, you all ubah sikit je benda ni, Kak Yus cakap, you yang sentiasa approach prospek, jangan buat post, kemudian tunggu orang PM. Jangan. You yang pergi PM orang sebab you nak cari prospek. Kalau you buat macam ni, sebenarnya you buka pintu rezeki. InsyaAllah lama-lama prospek yang datang pada you. Mula-mula kita kejar rezeki. Tapi bila Allah tengok kita punya usaha, Allah tengok kita punya nekat, Allah nilai kita. Allah kata, contoh kita kata, malu, aku ni malu. Kita ni tebal muka, kita ni pemalu sangat-sangat. Allah tahu. Kita ni orang yang dia ada apa, introvert, extrovert kan. Orang yang introvert kan, yang malu sangat tu kan. Tapi kalau you cuba lawan perasaan tu, you buat juga, Allah tidak menilai apa yang you tulis, apa cara you prospecting. Mungkin cara you prospecting tu macam memang nampak tak kena, tak bagus. Tapi Allah nilai apa? Nilai you punya kesanggupan. Nilai. You sanggup. You lawan. You nak berubah. Allah nilai benda tu sebenarnya. Mungkin cara kita takkan perfect, betul tak? Mungkin cara you bercakap tidak perfect, betul? Mungkin you tak bercakap macam orang lain, lancar cakap. Kadang-kadang kan, kita cakap tergagap-gagap. Kita cakap point tak ke mana-mana. Tapi Allah tak nilai benda tu tau. Tapi Allah nilai. Usaha kita nak berubah. Allah nilai. Dan Allah kasihan. Kak Yus sebagai tips pada korang semua, kita ni kalau nak rezeki sangat murah, bukan buat orang kesian pada kita. Tapi you buat Allah kesian dekat you. Kalau Allah kesian dekat kita, you tengoklah macam mana perniagaan korang berjaya. Pernah tak korang tengok orang yang berjaya ni kadang-kadang, you tengok dia punya sharing biasa je. Betul tak? Aku cakap lagi bagus. Betul tak? Kadang-kadang you tengok speaker buat talk apa semua kan. Tengok dia biasa je. Macam mana dia boleh berjaya? Pasti ada di belakang tu, antara dia dengan Tuhan, menunjuk yang membuatkan Allah kesian dekat dia. Kak Yus yakin benda tu. Okay? Jadi kita kena sentiasa buat. Ya Allah, kau nampaklah usaha aku ni. Usaha aku ni tidaklah setanding mana. Tapi aku mohon kasih sayang dan belas kasihan engkau. Berilah aku kejayaan. Kalau sampai level macam ni, you boleh berdoa, boleh merintih, boleh merayu, you boleh merengek dengan Allah. Kak Yus cakap, insya-Allah. Allah Maha Kaya. Setakat nak bagi kita jadi CBM, setakat nak bagi kita settle 5cc, susah ke? Kak Yus tanya you all. Bila kita berdoa, kena yakin. Kena yakin sangat-sangat. Kadang-kadang kita nak minta F2D. Ada tak kat sini yang tengah fight F2D? Ada tak? Nak 150cc, 100cc, 150cc. Kadang-kadang kita ni duk rasa 150cc tu susah sangat. Betul tak? 150cc kita nak buat susah tak? Lepas tu tengok pula grup kita. Allah, semuanya jenis. Jadi macam baby tadi, tunggu je kita. Kita dah susah sangat. Jadi bila kita berdoa, kita dah ada pre-judgment, kita dah ada pre-concept. Patah balik kepada yang pertama tadi. You patah balik pertama, you dah ada apa? You rasa tak boleh berjaya. Sedangkan you kena ingat benda ni. Bila you berdoa, kena yakin Allah boleh makbulkan. Macam mana yakin? Iaitu kita fikir apa tau? Allah sekadar 150cc, Allah memang boleh bagilah. Sedangkan langit, bumi, bintang, bulan, manusia Allah ciptakan. Apalah sangat dengan 150cc tu? Bila kita berdoa, jangan kita berdoa dengan melihat kemampuan kita. Tapi bila kita berdoa, kita lihat kemampuan Allah. Betul tak? Setuju tak Kak cakap? Kita ubah benda ni.
Benda ni adalah pemikiran kita tau. Pemikiran kita. Sebab di waktu kita berdoa, Allah bersama dengan sangkaan kita. Betul tak? Kita berdoa ni, yakin Allah boleh bagi ni. Tapi kadang-kadang kita ni tersilap. Kita berdoa ataupun kita berharap berdasarkan kemampuan kita. Di sinilah kesilapan akan mula berlaku. Tapi kalau kita berdoa dengan keyakinan Allah tu mampu boleh ubah. Kalau Allah dah ubah segala-galanya, seumpama macam terbalikkan tapak tangan. Hari ini kita orang miskin, kita fakir. Misal kata, kalau Allah kata nak jadikan you jutawan, pop, macam tu saja boleh. Anda yakin tak benda tu? Anda yakin tak benda tu? Ia berkaitan dengan tauhid kita tau. Bila nak berniaga, bila nak berdoa, tauhid kita tu kena tip-top. Keyakinan pada Allah ni kena betul-betul tip-top. Di sinilah anda perlu ubah. Kita perlu ubah. Okay? So, kalau seorang tu, dia dah masuk fasa imun. Macam mana dia masuk fasa imun? Bulan pertama tak serta faisi. Dia gabra, dia panik, dia sedih. Tapi dia tak ada perubahan pada diri dia. Dia masih lagi harap upline buat. Dia masih lagi buat last minute. Dia masih lagi harap prospek yang contact dia. Bukan dia yang contact prospek. Ini yang Kayus cakap. Yang popular di mulut Kayus adalah apa tau? Yang keluar di mulut lain. Tapi di hati sebenarnya lain. Mulut berapa ramai orang cakap nak berjaya. Tapi hati sebenarnya tidak seberapa. Jadi dia tidak akan sanggup buat perubahan. Orang yang sanggup buat perubahan ni, orang ni, dia akan all out dengan hati dia sekali dia nak berubah. So dia akan ada perubahan, insya-Allah dia tidak akan lagi miss 5cc. Tapi orang ni kalau sebulan dah tak 5cc, second month pun tak 5cc, third month pun dah tak 5cc, dia dah tak ada feeling. Dia dah tak kisah dah, tak settle 5cc. Di sinilah you akan makin jauh dengan apa? Dengan kejayaan. Itu baru 5cc. Setahun, 2 tahun, 3 tahun di forever. Tak settle F2D lagi. Tak kisah. Sebab dia tengok orang lain pun tak settle lagi. 3 tahun. Kak Yus di forever. Kak Yus ambil masa 3 tahun ketiga. Tahun pertama tak CBM. Tahun kedua tak CBM. Tahun ketiga baru Kak Yus CBM. Tapi tahun pertama dan tahun kedua tu, walaupun Kak Yus tak CBM, tapi Kak Yus all out gila-gila. Sehingga kan tahun ketiga, Allah izinkan CBN, Sapphire Manager dan juga GLT. Semua sekali Allah bagi. Sebab Kak Yus yakin. Kak Yus punya usaha Masya Allah memang all out 200%. Tapi bila Kak Yus diuji dengan cara apa? Tak, kita usaha betul-betul tapi Allah tak izinkan. Di situlah Kak Yus diuji dari segi iman, dari segi tauhid sebenarnya. Kita dah usaha tapi tak dapat. Adakah kita akan give up? Adakah kita akan mengalah? Adakah kita akan menyalahkan? Saya percayalah kalau you terus bertahan, you jaga tauhid you jaga pemikiran you jaga lipat gandakan usaha you. Bila Allah nak ganti, Allah nak bagi, dia bukan bagi satu, dia bagi double, triple. Sebab dia tangguhkan kejayaan kita selama ni. Sebab itu jangan. Kalau sekarang ni anda diuji, macam Kak Yus diuji, okay, yang itu, anda dah cuba sedaya upaya. Habis baik dah. You dah cuba 200% tapi masih lagi Allah tak izinkan. Pertama, teruskan. Kedua, buat perubahan yang baru. Tambah baikkan, latih tubi lagi. Jaga iman, jaga tauhid, jaga pemikiran, jaga emosi. You tengoklah, bila Allah nak ganti, dia bagi semua sekaligus. Okay? Kena sabar. Sebab setiap orang, dia punya track berlainan. Ada usaha sikit Allah bagi, itu pun ujian. Tapi yang biasa Kak Yus nampak, dia usaha tapi lambat sangat dapat kejayaan. Di situ, latih tubi, perbaiki, berubah, jaga tauhid. Tingkatkan lagi you punya iman. Tingkatkan lagi you punya tauhid. Sebab itu kita kata, Rasulullah SAW suka dengan orang berniaga. Betul tak? 90% daripada punca rezeki adalah daripada berniaga. Rasulullah SAW sendiri juga berniaga macam kita. Kita dikasihi kerana kita orang yang berniaga.
Sebab orang berniaga ni, pergantungan dia, kalau dia betul-betul faham lah, pergantungan kita hanya pada Allah. Dan Kak Yus bersyukur Kak Yus berniaga. Kak Yus bersyukur Kak Yus berniaga. Sebab dengan berniaga ni lah Kak Yus jadi macam ni. Sebab Kak Yus tak ada pergantungan. Kalau kita bekerja, kita ada bos kan, betul tak? Bila kita bekerja, kita ada bos kan? Kadang-kadang kita berharap pada bos. Ya Allah, Tuhan kau buka lah pintu hati bos aku tu. Kita kadang-kadang lebih bodek bos kita. Sebelum sampai ke level Allah tu, kita ada, okey, target kita bawah atas kita ada seorang supervisor contoh. Lepas tu atas tu ada lagi. Kita punya bos kita, ada lagi. Kita pergi go layer by layer tau, berharap. Tapi bila you berniaga, you tak ada apa kat atas you kecuali Allah saja. Percaya macam Kak Yus, kalau korang berniaga dan korang ni betul-betul faham benda ni, Kak Yus cakap, perniagaan ni akan bawa kalian semua ke syurga. Kita tak nak berjaya dunia saja. Kita nak kita berjaya akhirat sekali. Jadikan perniagaan ni sebagai aset you ke syurga. Sebab you punya pergantungan, you punya tawakal tu dahsyat sangat. Okay. So, yang ni, bila kita sudah immune, orang macam ni takkan berubah dah. Tak dapat insentif, tak rasa apa-apa dah. Ada setengah masalah dia tak dapat insentif. Dia asyik gagal. Belum berjaya lagi. You tahu tak dia jadi apa? Dia dah masuk fikiran negatif. Dia terlalu sedih sampai dia tinggalkan perniagaan. Dia terlalu kecewa sampai tinggalkan perniagaan. Ada kan tim you macam tu? Nak menunjukkan yang dia sedih sangat ni. Dia tak capai insentif 5cc, lepas tu nak tunjuk sangat dengan you, dia usaha nak tunjuk dengan you yang dia tak nak benda ni berlaku. Bukan saya tak usaha, dia macam protes. Dia protes dengan apa? Dah mula tak nak masuk kelas, dah mula tak nak respon dalam grup, dah mula CCTV dalam grup, dah mula tak nak bergaul dengan orang-orang yang lain yang berjaya, tak nak dah. Nak tunjuk yang dia sedih sangat ni. Untuk apa? Ini yang akan membuatkan you makin teruk. Tapi kalau you tidak berjaya, belum lagi berjaya, tapi you always show up, insya-Allah rezeki you akan capai. Okay? So, yang seterusnya dah fix dalam otak. Ni masalah dia. Kak Yu saya jumpa ramai dengan orang macam ni. Dia kata, forever living ni, orang kaya-kaya je boleh berjaya. Nampak tak? Bila dia nampak doktor, dapat 2.5k. Doktor dapat F2D, doktor jadi CBM ataupun datuk jadi CBM. Dia dah ada pemikiran dia. Oh, yang boleh berjaya datuk-datuk je. Aku ni apa ada. Nampak tak? Setuju tak Kak cakap macam ni? Dia dah ada pemikiran dia yang mengatakan orang yang berjaya kat dalam perniagaan ni, orang yang dah ada pengaruh, orang yang dah cantik, orang yang dah ada pangkat. Jadi bila dia buat sharing, orang senang nak join, orang dah percaya pada dia. Saya ni apa dah sangat? Okey, Kak Yus nak tanya korang. Waktu mula-mula Kak Yus masuk Forever Living, korang ingat tak Kak Yus besar mana? Sebab ada orang dia kata, masuk Forever Living ni kita kena cantik baru orang yakin pada kita. Masuk Forever Living ni kita kena kurus, barulah kita boleh berjaya. Kak Yus masuk Forever Living, kaki Kak Yus mengesot nak masuk dalam branch. Staff dekat branch tu semua ingat. Dan pada waktu tu Kak Yus memang negatif punya orang. Apply suruh ambil gambar, tak mau ambil gambar. Malu. Sebab besar, gemuk. Jadi Kak Yus masuk Forever Living dalam keadaan Kak Yus serba tidak ada. Kecantikan, tak ada. Kesihatan, tak ada. Kekayaan, tak ada. Pengaruh, tak ada. I was nobody. Kak Yus bukan siapa-siapa. Tapi Kak Yus berjumpa dengan orang yang boleh keluarkan pada mulut dia. Dia kata apa? Dia bolehlah berjaya, dia doktor, dia cakap je apa, semua orang akan percaya. Saya ni bukan doktor pun. Dia keluar benda macam tu. Sebab dalam fikiran dia, dah fix dalam otak dia, dia dah ada kriteria. Orang yang boleh berjaya dekat Forever adalah orang yang kaya-kaya. Okey, ada juga yang nombor 2 adalah orang apa? Dia ni dah kaya tau. Tapi dalam pemikiran dia, orang Forever kena orang miskin baru boleh berjaya. You tahu tak? Dia fikir orang yang miskin kat Forever ni
baru boleh berjaya. Orang yang tak ada duit kat Forever ni baru boleh berjaya. Dia dah ada persepsi dia sendiri dah. Jadi orang macam ni, bila dah fix dalam otak dia, dia tak boleh ke mana dah. Dia tidak boleh ke mana. Tapi kalau kita fikir, sesiapa pun boleh berjaya di Forever, termasuk aku ni, di situlah kejayaan akan mula datang pada kita. Okay, so far, you boleh ikut so far? Yang ini memang kelas tiba-tiba lah. Kak Yu dah lama tak buat kelas yang ni. Okay? 3 perangai orang yang tak bertanggungjawab. Tak payah tengok orang lain, tapi tengok kita. Tapi you boleh juga tengok you punya anak didik. Untuk you bila dah tahu apa sikap yang dia ada, untuk you tolong ubahkan. Okay, so 3 perangai orang yang tidak berjaya ni, dia sentiasa cari alasan. Apabila gagal, mesti salah orang. Kita reflect diri kita. Ada tak kita kategori macam tu? Kenapa tak settle F2D? Barang lambat sampai. Ni selalu popular kat Isdengar. Kenapa tak settle F2D? Kenapa rekrutmen sikit sekarang ni? Oh, sekarang ni PKP orang ada duit. Nak beli, nak jadi VIP. Tapi dia tak nampak orang lain tu. Ramai rekrutmen besar-besaran. Jadi orang yang macam ni, kalau tidak diubah, suka mencari alasan, sentiasa beri alasan, dia akan sentiasa salahkan orang. Siapa saja, semua salah. Company salah, produk salah, upline salah, sideline salah, downline salah. Semua akan salah. Kalau kita ada pemikiran macam ni, Kak Yu cakap, selagi tak ubah, selagi itulah tidak akan boleh berjaya. Tidak akan ke mana-mana. Yang ni Kak Yu cukup pantang. Kak Yu cukup pantang dengan orang yang suka marah orang. Maksudnya, dia tak boleh kontrol emosi. Barang lambat sampai, dia punya mengamuk tu lain macam. Dia punya marah tu lain macam. Boleh call upline ke ataupun boleh call company ke, marah company, marah upline. Dia tak boleh kontrol. Dia akan marah semua orang. Yang ni kena kontrol. Okay? Okay, seterusnya, orang yang tak mengaku salah. 3 perangai ni, kita kena buang dalam diri kita dengan segera. Jangan anggap dia remeh tau. Jangan anggap benda ni remeh. Sebab apabila kita diuji, 3 ni boleh datang. Betul tak? Bila kita diuji, 3 ni boleh datang. Jangan ingat benda ni waktu you tenang. Waktu you tak diuji. Waktu you tak diuji, you takkan rasa benda ni you akan buat. Aku takkan buat benda ni. Tapi mohonlah pada Allah supaya you tidak menjadi orang yang suka cari alasan. Mohonlah pada Allah, you tidak suka marah orang kalau ada apa masalah. Mohonlah, you tidak menjadi orang yang tidak mengaku salah. Ini masukkan dalam doa you. Sebab orang yang tidak bertanggungjawab, tidak akan ada result. Okay? So, cipta nilai. Biasakan dengar dalam Forever. Selalu kata cipta nilai, cipta nilai. Okay, you tengok ni 3 penyakit orang yang tidak boleh cipta nilai. Orang yang, you faham tak? Cipta nilai ni adalah orang yang sentiasa memberi sumbangan. Okay? Orang yang memberi sumbangan. Orang yang sentiasa memberi value kepada orang lain, bagi manfaat pada orang lain. Okay. Kalau kita tengok dalam perniagaan kita, sikap tolong-menolong tu perlu ada kan? Dalam kumpulan kita. Kalaulah kita yang paling cepat berjaya, kalau kita ada sikap besar kepala, Kak Yu cakap, you tidak akan menjadi orang yang ada value. Kita bukan lihat sisi semata-mata. Betul tak? Kita bukan lihat you punya income semata-mata. You berjaya, tapi you tidak cemerlang. Orang cemerlang adalah orang yang sentiasa mencipta nilai, cipta value. Dia punya result dia bagus, kemudian nilai dia bagus, ini yang kita nak. Dia berjaya dan dia cemerlang. Kadang-kadang kejayaan ni membuatkan kita besar kepala. Betul tak? Upline minta you sumbang something. Bukan minta sumbang duit pun. Sumbang ilmu. You dah berjaya. Why not you tolong adik-beradik yang nak berjaya? Kadang-kadang dia hanya nak bantu tim dia saja. Nak bantu anak dia saja. Orang yang macam ni, dia ada sikap besar kepala, dia tidak akan dapat cipta nilai. Dia tidak akan cemerlang dalam hidup dia.
Kita dalam perniagaan ni, kita bukan kita nak berjaya je tau. Nak tak disayangi? Nak tak dikasihi? Nak tak siapa-siapa doakan kita? Nak tak siapa-siapa bagi tahu you adalah inspirasi saya? Nak tak siapa-siapa anak orang lain, anak tim orang lain datang pada kita cakap terima kasih? Nak tak? Itu value yang cukup-cukup indah tau. Kak Yus contohi perangai ni daripada, of course, kita punya CFO Datuk Desmond. Kak Yus tahu dia tak ada kena-mengena pun dengan orang overseas, betul tak? Dia tak ada pun rangkaian kat Turki, tapi dia buat sharing kat Turki. Dia sanggup naik kapal terbang berbelas-belas jam untuk buat sharing kat Turki. Dan Kak Yus nampak nilai tu, terus Kak Yus kata dengan Datuk, Datuk, I dah ikut Datuk Kak Yus dekat Saudi, dekat Malaysia. Dia terbang ke Turki. Kak Yus kata, apalah sangat aku, Saudi ke Turki dekat. Kak Yus beli flight tiket, pergi ke Turki, jumpa dia, terkejut Datuk Desmond. Sebab di situ, kenapa Kak Yus ikut? Sebab Kak Yus nak tengok macam mana orang ni cipta nilai. Di Turki, dia tak ada rangkaian pun, tapi dia bermati-matian suami isteri buat sharing. Dari situlah Kak Yus belajar. Inilah dinamakan cemerlang. Cemerlang. Dan Kak Yus berkata pada dia, Datuk, I nak jadi GLT macam you. Jadi untuk I jadi GLT macam you, I akan buat sikap GLT sebelum I jadi GLT. Faham tak? Sikap GLT tu sikap apa? Dia membuat sharing pada sesiapa saja walaupun bukan downline dia. Tapi of course tak boleh personal tau. Personal habislah. Kita buat kelas besar-besaran. Sejak pada tu, Kak Yus dipanggil. Walaupun Kak Yus belum GLT tau. Kak Yus belum GLT, Kak Yus dipanggil buat sharing kat Rusia, dekat Turki. Kak Yus dipanggil buat sharing dekat Brazil. Walaupun pada waktu tu, tahun 2020, Kak Yus belum lagi GLT. Belum lagi GLT tahun 2020. Tapi Kak Yus dah kata, Kak Yus cakap, Kak Yus doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku dah tunjukkan, aku lakukan tanggungjawab sebagai seorang GLT. Kau makbulkanlah impian aku untuk menjadi GLT. Kerana aku membuktikan pada engkau yang aku boleh ambil tanggungjawab ini. Dan Allah makbulkan. Tahun lepas, Kak Yus all out tau, buat sharing dekat overseas tau. All out tau. Dan rezeki dipanggil. Jadi kita sekarang ni, kalau you tak ada peluang buat sharing kat luar negara, kalau lah ada mana-mana team minta you buat kelas, why not? Kalau you dah manager lah. Tapi sekarang ni Kak Yus nak bagi tahu, yang baru AS, baru supervisor, baru AM, you ada tak platform untuk you buat sharing? Kak Yus tanya. You ada tak platform untuk cipta nilai? Kak Yus tanya you all semua. Ada tak? Ataupun you tak perasan? Ada. Dekat mana tu? Dekat mana tu? Cuba jawab. Dekat mana? FB? Bukan. Fikir betul-betul apa jawapan dia. Di Rich Academy ada apa? Di BOI ada apa? Ingat balik. Di mana you boleh buat sharing? Yes. Teppanyaki untuk BOI. Kalau Rich Academy ada apa? GPH, Game Pagi Hot. Ambil peluang ni untuk buat sharing. Walaupun you AS, you supervisor. You buat sharing pada 100, 200, 300 orang. You tengoklah macam mana you punya value tu. Orang yang ada value ni, walaupun dia tak ada kejayaan lagi, percayalah. Kalau kejayaan dah mula sampai, dia kejayaan yang besar. Okay? Jangan ada sikap besar kepala. You pandai buat edit poster. Wah, buat untuk tim you saja. You pandai copywriting. Buat untuk tim you saja. Orang lain tak boleh tiru. Tiru nanti kena saman. Apa benda perangai macam tu? You pandai buat talk. You hanya open to group you saja. Inilah sikap besar kepala yang sangat berbahaya. Dan bila kita besar kepala, leader besar kepala, anak didik besar kepala tak? You akan ada masalah. Kita akan ada masalah kalau anak didik kita sendiri besar kepala. Ditiru siapa? Ditiru kita. Pada waktu itu dah kita yang makin susah. Okay? Jadi, orang yang suka janji-janji, ini pun satu juga penyakit. Mulut dia terlalu senang berjanji. Berjanji maksudnya, saya akan menjadi CBM tahun ini.
Saya akan settle F2D tahun ni. Tapi kita tengok track dia. Kita tengok usaha dia. Kita tengok macam-macam. Tak ke arah pun. Tapi mulut senang sangat keluar. Jadi, apa yang dia cakap tu dah tak ada value juga. Betul tak? 4 tahun orang dengar dia cakap macam tu. Ini pun bahaya juga sebenarnya. Pastikan apa yang you janji, you kotakan. Baru orang percayakan you lepas ni. Betul tak? Saya akan settle 5cc setahun kali ni, tahun ni. Tapi tengok masih lagi. Make sure apabila apa kita janjikan kepada sesiapa pun, pada upline kita especially, you kotakan. Dari situ orang kena nampak. You pegang pada janji. Nak capai kejayaan, you pegang pada janji. Ini drama nak cepat kaya. Ini pun satu sikap juga. Nak cepat kaya kadang-kadang dia akan buat pelbagai perkara yang melampaui batas. Okay? Yang ini tak payah saya explain. Orang nak cepat kaya ni macam-macam dia sanggup buat. Betul? Mungkin dia akan buat loan. Mungkin dia akan macam-macam lah cara-cara dia untuk cepat kaya. Dia create pelbagai cerita. Okay? Jadi, ini you all tengok kat sini kan. Dalam satu tim mesti ada kepercayaan dan dipercayai. Okey. Kita bekerja sebagai satu tim. Tapi Kak Yus nak beritahu apa perkara yang menyebabkan kepercayaan musnah. Pertama sekali sebab duit. Betul? Kalau you collect duit, janji nak beli sesuatu. Contoh you collect duit untuk beli material apa-apa semua. Make sure benda tu ada. Jangan 3, 4 bulan, 5, 6 bulan barang tu tak ada tapi duit orang semua dah collect dah. Tu satu. Nombor 2, jangan pinjam-pinjam duit. Network akan jatuh kalau dah mula start pinjam duit. Upline banyak duit, kesian kat downline. Bagi pinjam duit sebab downline tak ada duit. Downline pula, dia dah pinjam duit. Setiap kali upline call nak ajak pergi kelas ataupun nak bagi info. Tapi downline tak angkat telefon. Sebab takut ingat upline nak minta duit. Padahal upline tak nak minta pun. Apatah lagi kalau sideline dengan sideline pinjam duit. Rangkaian yang besar macam mana pun, apabila berlaku masalah berkaitan dengan duit, rangkaian akan terus roboh. Sebab duit tu, dia memegang kepercayaan. Kalau you pegang duit orang, jangan buat yang bukan-bukan. Pastikan apa yang janjikan tu sampai. Jangan songlap duit. Downline minta tolong beli barang. Punch in bawah ID dia. Jangan punch in bawah ID you. Itu pun duit. Sikap kita sendiri. Orang tengok, tak boleh dipercayai. Macam mana satu network nak berkembang kalau downline tidak percaya pada upline? Upline tak percaya pada downline. Macam mana nak berkembang? Takkan boleh berkembang. Dan of course janji. Janji ni biasanya tentang pemberian reward lah. Downline dah all out dah buat sebab you janji nak bagi reward. Tiba-tiba tak dapat. Yang ini pun satu. Bukan downline tidak percaya lagi pada you. Ataupun you yang berjanji pada upline. Saya akan buat sekian. Tapi tak buat. Dah tak percaya lagi. Kata-kata you dah no value anymore. Okay? So, dalam perniagaan kita, kerjasama adalah untuk apa? Untuk kita sama-sama menang. Bukan upline je menang. Tapi dengan downline sekali, sama-sama menang. Kalau nak sama-sama menang, dua-dua kena mainkan peranan. Kalau sangat suka kalau ada sikap macam ni tau. Sama-sama nak menang, Kak Yus kata, kalau you dari segi kerja, you buat kerja, kemudian nampaklah, itu secara fizikal. Tapi benda yang paling luar biasa adalah apabila upline doakan downline, supaya downline tu kuat, semangat untuk berjaya. Upline doakan downline, untuk downline capai insentif, bla bla bla. Tapi benda ni akan lagi luar biasa, apabila downline ni doakan upline. Downline, doakan upline. Ya Allah Tuanku, bagilah upline aku berjaya. Ya Allah Tuanku, bagilah upline aku ni capai semua insentif. Upline aku dapat income sekian. Bila ada gabungan dua doa macam ni, Allah sayang kedua-duanya. Bila Allah sayang kedua-duanya, kejayaan kepada dua-duanya Allah bagi. Tapi kalau leader saja yang bersungguh doakan kita, tapi kita sebagai downline sikit pun tak doakan upline, kita rasa macam mana?
Kita sikit pun tak ada doakan upline kita. Sikit pun tak ada. Kak Yus, terang Kak Yus cakap leader doakan downline, Kak Yus yakin 90% leader akan doakan downline. Leader doakan downline tu memang, you sendiri sebagai leader, you doakan tak untuk tim you? Kak Yus tanya. You sebagai leader, you pasti akan doakan anak didik you. Confirm punya. You doakan downline you. Sebab you tahu, kejayaan downline tu akan membantu kejayaan you. Betul tak? Itu konsep dia. Downline aku berjaya, aku pun akan berjaya. Tapi pernah tak terfikir, upline aku berjaya, aku pun akan berjaya. Upline aku berjaya, aku pun akan berjaya. Kalau adalah pemikiran macam ni, ini luar biasa. Allah sayang sangat orang yang macam ni, downline yang macam ni. Kak Yus sentiasa doakan mentor Kak Yus. Ya Allah, ya Tuanku, bagilah Datuk Desmond tu dapat 10K, dapat EJLT pula tahun ni. Tahun lepas doakan dia dapat 10K. Tahun ni Kak Yus doakan dia EJLT. Sebab kalau dia EJLT, bermakna orang bawah dia memang confirm ramai berjaya. Betul tak? Begitu, kita pun bawah dia juga. So kalau you contoh, you bawah Kak Yus. Doakanlah Kak Yus kekal GLT sampai tahun kedua. Ni tahun kedua Kak Yus nak GLT kan? Doakan Kak Yus GLT. Kak Yus GLT maknanya orang bawah Kak Yus pun akan GLT. Sekarang ni you doakan upline you sendiri. Contoh kat sini mungkin ada downline kepada Ina kecil. Doakan Ina kecil. Dia jadi GLT tahun ni. Bermakna tim dia confirm lah ramai yang berjaya. Begitu cara dia untuk kerja sama-sama win-win. Bukan kerjasama dalam buat kelas semata-mata, tapi dalam doa Kak cakap, this is very powerful. Okay? So, cara untuk kerjasama yang ni dari segi apa? Dari segi apa? Dari segi fizikal dia. Dalam sebuah kumpulan. Sebuah kumpulan ni, sebagai seorang leader, anda kena ada matlamat untuk 1 tahun. Macam last year, Kak Yus dah bagi tahu tim Kak Yus. Kak Yus tak ada sorok tau. Ini kadang-kadang masalah upline sebagai leader, dia tak nak bagi tahu apa impian dia. Saya Kak Yus bagi tahu, saya bercita-cita untuk menjadi seorang GLT. Untuk menjadi GLT, bukan kerja saya seorang, tetapi ialah sebuah kumpulan punya teamwork. Adakah anda mahu leader anda menjadi global leaders? Dalam tim semua jawab, nak. Jadi Kak Yus dah tunjuk kepada diorang, matlamat yang mission yang jelas, leader diorang menjadi GLT. Di situ cara Kak Yus buat dulu. Kemudian Kak Yus bagi tahu, apabila untuk menjadikan leader sebagai GLT, bermakna managers team kena kuat. Betul tak? Team managers kena kuat. Pada tahun lepas, tahun pertama Kak Yus tak ada F2D Achievers. Tak ada. Tahun kedua Kak Yus tak ada F2D Achievers. Tahun ketiga, Allah makbulkan 8 orang naik S2D. So masing-masing semua tukar gear sebab orang faham. Dan downline Kak Yus masa tu, yang Kak Yus terharunya, terkeluar daripada mulut orang, Kak Yus nak berterima kasih pada Rishi Kemi, keluar daripada mulut, walaupun yang AS, saya nak sumbangkan CC untuk Kak Yus jadi GLT. Masa tu memang nangis teruk Kak Yus. Downline yang AS, yang supervisor, boleh cakap, saya nak sumbangkan CC untuk Kak Yus jadi GLT. Waktu itu kasih sayang luar biasa. Jadi satu tim, bila ada mission yang jelas, insya-Allah, bukan impian you dia tercapai. Impian downline, kita sendiri pun akan capai. Dan seterusnya, cara untuk kerjasama dan komunikasi kena kerap. Maksudnya, you kena kerap. Walaupun you baru AS, Kak Yus bagi tahu pada yang mana-mana AS, sekarang ni ramai AS kan? Ramai tak AS dalam ni? Yang AS, yang supervisor, yang AM, yang belum manager, Kak Yus cakap, korang kena ada komunikasi yang kerap dengan tim korang. Korang ada tim, group user korang kan? Betul tak? Ada group user korang kan? Berapa kerap korang berkomunikasi? Itu dengan tim user you. You belum ada fighter lagi. Tak apa, dengan tim user you tu lah. You kena kerap walaupun dia tak balas. Cuba pelbagai cara untuk dapat respon orang. Dan jangan give up. Jangan pula you dalam group you sendiri, you CCTV. Ini masalah Kak Yus tengok. AS dan supervisor. Bagus. Hari-hari cakap dengan user. Kalau you ada komunikasi yang kerap, you tengoklah macam mana grup berkembang. Itu you dengan downline. Tapi you dengan upline you macam mana? Ini pun masalah. Selalu upline yang follow up you. Tapi ada tak you follow up upline?
You follow up upline every week. Closing. You closing mingguan. Ada tak you tunjuk dengan upline macam mana you punya prestasi? Kalau you ada buat benda ni, insya-Allah cepat you berjaya. You communicate dengan orang bawah dan you communicate dengan orang atas dengan kerap, insya-Allah aura luar biasa. Dan of course, untuk dapat kerjasama memang kena tegas lah. Rich Academy tahulah pelanggan Kak Yus macam mana kan. Kalau Kak kata now lah. Sebab manusia biasalah. Manusia biasalah. Kalau kita tak tegas, dia ingatkan benda tu main-main. Dan sebagai leader, kalau you nak dapat kerjasama, kena ada ketegasan. Okay? Alright? Okay, mana muka Kak Yus? Sekejap stop share lah. Nampak. Kak Yus plan memang habis pukul 11.30 sebab kita punya kelas habis 11.30. Jadi, itu yang Kak Yus harap. Sharing Kak Yus yang tiba-tiba hari ini untuk mengadakan usyrah tu dapat memberi you all satu kata kesedaran untuk berubah. Dapat bagi you all terjentik rasa. Kenapa aku tak capai lagi ni? Kenapa aku belum settle lagi ni? Ia adalah berkaitan dengan you punya perubahan diri sendiri. Dan nak buat perubahan ni, dia kena konsisten. Tak boleh hanya berubah untuk sebulan, 2 bulan. You nak capai insentif ni, Kak Yus bagi tahu terus terang, tahunan kan? Tahun pertama, Kak Yus usaha nak jadi CBM. Tak jadi. Gagal. Belum berjaya. Kak Yus usaha lagi, tak give up. Tahun kedua. Pun tak berjaya lagi. Maknanya 2 tahun Kak Yus konsisten buat perubahan. Bukan on-off. Kak Yus biasa on. Jadi 2 tahun Kak Yus cuba ubah diri Kak Yus. Tahun ketiga Allah bagi segala-galanya. Berbala ataupun tidak Kak Yus tanya? Berbala ataupun tidak? Perubahan confirm menyakitkan, betul? Tapi menyakitkan itulah yang akan membuatkan you berjaya. Kak Yus paling rasa macam galat apabila Kak Yus tanya kenapa tak settle 5cc. Kita tengok, tak ada masa lah Kak Yus, tak sempat. Tapi Kak Yus nampak dia boleh holiday, boleh bercuti, boleh masak-masak, boleh dekor-dekor. Tapi dia kata dia tidak ada masa nak settle 5cc, tak sempat. Di sinilah kita nampak. Kita dah boleh filter dah siapa orang yang kita nak bagi perhatian. Sebagai seorang leader, it's really important you tahu siapa orang yang you nak fokus. Daripada ciri-ciri beginilah you boleh nampak. Yang suka berjanji tapi tak tepati, biarkan dulu dia. Semoga dia ada kesedaran. Dan kita sendiri, kalau kita dah rasa kita nak berjaya, tapi kita ada sikit sikap yang macam tu, you kena tahu bahawa you lama-lama leader dah tak boleh jaga you dah. Because you tak nak berubah. Kalau you dah rasa ada sedikit sikap tu, better change, buat perubahan dengan segera untuk kebaikan diri you. Okay? Boleh semua? Boleh semua? Okay, Kak Yus harap sharing hari ni, Kak Yus hari ni tenang-tenang je. Hari ni tenang-tenang je kan? Tak ada high pitch kan? Suara mendatar je hari ni kan? Tak ada high pitch kan? Sebab Kak Yus memang tak planning untuk cakap hari ni. Kak Yus akan bercakap pukul 12 nanti sebenarnya. Siap lah. Sekejap aku peti lagi. Kak Yus ada sharing pukul 12 dengan manager. Kalau you all nak dapat training manager yang hardcore, jadilah manager. Gitu. Boleh? Jadilah manager. Kalau you all sendiri under manager mana-mana pun, kalau you nak dapat training yang all out, jadi manager. Memang best. Memang best. Tapi jadi manager bukan manager yang tak solid Jadilah manager yang ada F2D, insya-Allah. Kejar F2D tu. All out 3 bulan. Cuba buat perubahan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Perubahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. You buat perubahan 3 bulan, you tengoklah nak capai F2D tu kacang sangat. Kacang sangat. Kacang putih kan you cakap. Jangan rasa nak capai F2D tu susah. Ya? Sebenarnya nak capai F2D tu sangat senang di Forever. You capai F2D 3 bulan, income you confirm 12,000 ke atas. Nak tak? Yang mana belum capai income 12,000? Nak tak? Yang belum capai income 5 angka? Nak tak? Nak tak? Income 5 angka ni Kak Yu cakap macam you dapat loan every month tau. 20,000 masuk, 20,000 masuk. You dah kena ada feeling tau.
You dah kena ada feeling, ya Allah bestnya dalam akaun aku 15 hari bulan masuk 20,000. 20,000. You tak dapat lagi tapi you rasa you dah dapat. Bagi dia meresap dalam kepala you, meresap dalam hati you. Meresap. Ya Allah best ni masuk duit tu, ya Allah. Macam tu cara Kak Yus fikir. Kak Yus bayangkan bestnya masuk. Masa tu Kak Yus dapat tahu Kak Yus dengar masa tu Kak Yus tahulah leader Kak Yus punya income berapa masa tu. 200,000 masa tu. Masa tu lah. Itu tahun sebelum ni. Tahun ni lagi dah banyak kan. 200,000 masa setiap bulan nak makan apa? Betul tak? 200,000 setiap bulan. Meremang tak korang? 200,000 masuk setiap bulan. Ya Allah ya Tuhanku. Kak Yus dah rasa. Kak Yus enjoy keseronokan. Kak Yus hayal kejap. Bayang kejap 200,000 masuk dalam account bank. Sebab Kak Yus berhayal, Kak Yus menghayati, Kak Yus menikmati. Orang kata hai sorang-sorang lah kan. Allah bagi. Walaupun belum capai 200,000. Nak dapat 70,000 ke 100,000 tu memang akan dapat. Okeylah Kak Yus cakap. Kalau 70,000 masuk dalam account you setiap bulan. 70,000 masuk dalam account setiap bulan. 70,000 guys. Bayangkan dalam account bank you masuk 770,000. Allahu Akbar. Apa benda yang you nak buat? You nak bagi sedekah kat orang tu tak kira dah. You nak beli rumah, Kak Yus cakap kita ni orang Islam kena sangat kaya. Kenapa kena sangat kaya? Kita kena sangat kaya. Contoh, you ada satu rumah untuk diri you. Tapi bila you sangat kaya, you boleh beli lagi 4 rumah dan 4 rumah tu you guna untuk wakafkan. You guna buat rumah anak yatim, rumah orang tua-tua, you sewakan, you bagi percuma untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. So kita orang Islam memang kena kaya. Dengan kekayaan yang kita ada tu, kita boleh buat macam-macam. Kak Yus rasa Kak Yus nak main satu video untuk you all. Nak tengok tak video ni? Nak tengok tak video? Kejap. Kak Yus suka bila kata orang Islam kena kaya ni. Kejap Oi, WhatsApp banyaknya masuk. Seram tengok. Kejap nak tak? Okay, you akan doakan tau. Kak Yus boleh play video tu sebab abang tak ada. Bila abang tak ada, Kak Yus tak pandai komputer tau. Memang huru-hara Kak Yus dengan komputer ni. Okay. Kak Yus akan share pada you all. Kak Yus rasa mungkin ada yang dah pernah tengok kot. Tapi kita hayati. Jadi semangat pada kita. Ya Allah Tuanku, biarlah ia berjaya. Ya Allah, aku nak bagi diorang tengok video ni. Ya Allah, suami aku tak ada kat sini. Ya Allah, amin. Okay. Alright. Semalam baru dia ajar. Budak-budak Rishi Academy tahu lah. Kak Yus orang ni huru-hara. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you all dengar betul-betul sharing ni. InsyaAllah, dia bagi you lagi semangat tau. Lagi semangat untuk you all berusaha sungguh-sungguh untuk berjaya. Okay, kejap. Kak Yus boleh lah weh. Boleh lah, subhanallah. Kejap. Bila benda yang sama kita buat banyak, 2 kali, Kak Yus buat 2 kali ni. Menjadilah. Kejap. Kak Yatim ke berdebar dah. Oh ya Allah, bolehlah Yus buat. Asina lagi berdebar kau nak Kak Yus kan? Sebab semalam huru-hara dalam Zoom. Abang, tolong abang. Lepas tu datang Sofia pun tak diharap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam kita disuruh ingat mati bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz. Saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini. Tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah. Jangan banyak-banyak kereta, kereta tak bawa mati. Jangan banyak-banyak rumah, rumah tak bawa mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta, kereta dibawa mati. Mesti banyak rumah, rumah dibawa mati. Ustaz ni mana betul? Mana ada kereta bawa mati?
Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3, kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. 1 rumah engkau dengan isteri engkau. Yang 4 ini rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu. Itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah tak dia urus dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Macam mana guys? Apa perasaan you all sekarang? Rasa nak bersungguh-sungguh tak? Kejar dunia. Ni ramai orang. Kak Yus yakin korang mesti kena macam ni. Hai, berniaga sangat sekarang ni. Kejar dunia sekarang ni. Orang perli kita, betul tak? Kadang-kadang kita ni dia perli sebab kita kejar dunia. Dan kita boleh jatuh sebab kita rasa macam, aku ni kejar dunia lah. Betul lah orang tu cakap. Apalah aku ni masuk meeting pagi, malam, petang, siang, malam. Buat sharing pagi, petang, siang, malam. Orang akan kata kita macam-macam. Orang akan kata kita, kau ni kan cari duit sangat lah. Duit kan boleh buat mati pun. Oh, kau ni kan kejar sangat lah pangkat boleh buat mati pun. Kau ni kejar sangat lah nak harta dunia kan boleh buat mati pun. Tapi bila dengar perkataan ini, video ni, anda dah kena clear dah. Anda jangan masuk hati apa orang cakap. Jangan masuk hati apa yang orang cakap. Kalau dia kata apa? Kau ni tak habis-habis kejar dunia, tak habis-habis bisnes, tak habis-habis cakap pasal bisnes. Jumpa kau bisnes, bosanlah. Jangan masuk hati. Jangan masuk hati. Cuma gelakkan saja. Memanglah aku ni kaki bisnes. Jangan masuk hati. Sebab kita faham, kita kejar dunia bukan untuk dunia. Tapi dia yang tidak faham, kita kena kejar dunia sebab untuk kita kejar akhirat. Yang inilah yang menjadi kekuatan pada kita. Sebab Kak Yus tahu, korang kita semua pasti akan dikecam apabila kita cuba buat perubahan. Betul tak? Selama ni kawan-kawan sekolah, kawan-kawan satu taman, kawan-kawan geng makcik bawang kita dulu termasuk dalam geng orang dulu. Duduk kat tepi rumah, borak makan kerepek, makan apa-apa, semua borak. Tiba-tiba you dah tak join dah. Sebab you masuk meeting. Tak benar-benar semua hidup pegang laptop, faham? Masuk meeting online. Kawan-kawan yang kita sama ni, kita bersama dengan dia pasti tidak akan selesa dengan perubahan kita. Dia nak tarik balik kita ke tempat itu balik. Sebab dia dah hilang geng. Geng dah tak ada. Dia dah kurang lah. Rekrutmen dia kurang. Dia tidak akan selesa. Dia memang akan rindu you. Sebab you dah dulu ketua chief makcik bawang. Dia akan rindu. Dia akan hilang orang yang kalau dia bagi api, you balas balik. Pom, pam. Tiba-tiba you berubah. Tak terkejut ke dia? Tak terkejut ke? Selama ni kita pakai selekeh je, tapi sekarang nak masuk meeting pun. Ni silap dah telekong. Sebab hari ni bukan Kak Yus nak buat sharing sebenarnya. Kak Yus tak ada buat sharing pakai telekong. Tapi you, orang yang nak dengar talk ni, you pakai kod siap. Tak terkejut ke jiran-jiran you selama ni? Geng-geng tingkap tu semua, tak terkejut ke dah? Diorang terkejut dan diorang tak akan selesa betul. Dan diorang akan cakap bukan-bukan pasal you. Orang akan cakap bukan-bukan pasal you. Kadang-kadang yang cakap bukan-bukan tu adalah siapa? Pasangan kita. Kadang-kadang. Betul tak? Pasangan kita kadang-kadang insecure. Betul tak? Pasangan kita ni, contoh kita sebagai isteri. Selama ni kita diam je. Tapi dia nampak kita dah ke depan. Dia nampak kita dah semakin outstanding. Kadang-kadang dia rasa insecure. Betul tak? Dia rasa macam kita dah lain. Selama ni dah kahwin dengan dia 30 tahun, you tak macam ni pun, saya tak macam ni pun. Dia tak selesa dengan perubahan kita.
Tetapi kalau kita pandai explain, abang, saya memang kejar dunia sekarang bang. Betul lah bang, tak salah abang cakap. Tapi saya kejar dunia untuk akhirat kita abang. You ulang balik ayat ustaz tadi tu. Kita bang, saya memang target nak beli 5 rumah abang. Awak nak buat apa? Rumah kalau mati pun. Tak bang, 1 rumah untuk saya dengan abang. Nombor 2 rumah untuk anak-anak. Nombor 3 tu bang, kita buat untuk sekolah tahfiz, rumah anak yatim itu ini. Dia nampak tak you nak kejar apa sekarang ni? Dia akan nampak tak you nak kejar apa? Dia akan nampak. Bila dia nampak, dia setuju ke tidak? InsyaAllah dia setuju. Sebab niat you bukannya niat dunia. Dia risau bini dia jadi apa-apa. Lupa dunia. Kalau perempuan kejar dunia gila-gila, sat lagi dengan lelaki confirm gaduh. Itu yang suami tak nak sebenarnya. Tambah pula suami kena hasut. Kawan-kawan suami pergi hasut dia. Kau ni biar sangat bini kau tu join networking. Kau tak tahu networking tu dunia macam mana. Dia laki pun kena bakar. Pong-pang. Laki pun bengang, laki pun pong-pang kat kita. Kita pun pula tak tahu nak explain macam mana. Kita pula tak jelas matlamat kita. Dapat tak? Cara untuk dapatkan kerja sama. Cara untuk dapatkan kerja sama adalah apa? Bagi tahu mission yang jelas. Abang, saya sekarang ni bukan nak buat apa pun. Saya sekarang ni sedikit tegas. Jadi perempuan sedikit tegas, bukan kurang ajar. Bini perempuan kalau kurang ajar, neraka jawabnya. Tapi kita sedikit tegas untuk bagi dia faham. Bila dia faham, barulah ada kerjasama. InsyaAllah. Okay? Sebab kita 90% dalam ni perempuan. Dan saya tahu itu halangan banyak perempuan. Saya faham sangat, inilah halangan perempuan. Siapa-siapa yang tak ada halangan tu, bersyukur banyak-banyak. Sebab saya faham sangat, ramai yang ada halangan benda ni. Okay? Boleh? Sudah. Kak Yu jadi ustazah ke apa hari ni? Okay. So, semangat tak sekarang? Okay, semangat tak nak kejar dunia? Kejar dunia. Beli kereta banyak-banyak. Semalam Kak Yus jumpa apa tau? Ratana Joya aku. Kau tahu tak aku jumpa apa semalam? Tak tahulah Allah nak tunjuk ke apa. Kak Yus tengah bawa depan mata kita orang tengah bawa pinjam kereta ibu semalam. Kak Yus pinjam kereta ibu. Pinjam Unimas. Sedap pula aku nak Unimas. Pinjam lah bu pinjam kereta bu. Ibu kata ambil lah. Gitu. Lepas tu, kita orang jalan kat Ceras tu. Tiba-tiba depan kita orang ada Alphard. Korang tahu tak Alphard tu dia tulis van jenazah. Wah, daripada Ladies of Istiqomah. Terus Kak Cuik abang Wan, bang, tengok bang, Alphard dia tu dia buat untuk van jenazah bang. Kau bayangkan? Kau kata bang, kita pun boleh juga kan. Nanti dah saya nak beli van bang, aku nak beli van. Kalau nak beli van duit tak ada, macam mana nak wakaf van jenazah? Betul tak? Jadi kita dengan suami kita, matlamat kena jelas, bagi tahu. Okey? Boleh semua? Okey, insyaAllah lah. Sudahlah hari ni kan, tiba-tiba jadi kelas motivasi. Minta maaf, Kak ulang sekali lagi. Patutnya hari ni kelas Usrah, Ustaz Angah Sunan, seorang tenaga pengajar daripada Majlis Islam Selangor. Tapi dia tak dapat hadir sebab tak sihat. Kak Yus pula lambat baca mesej dia. Dah buka Zoom baru Kak Yus tengok dia hantar mesej. So bukan salah dia lah. Memang salah Kak Yus lah. Sebab Kak Yus dah buka dulu. Kak Yus dah bagi tahu pagi tadi. Lepas tu tak lama lepas tu dia reply. Kak Yus tak tengok. Sebab Kak Yus punya rutin. Kalau korang tahu rutin Kak Yus bangun pukul 4 pagi. Sampailah pukul 7. Daripada pukul insyaAllah lah 7.30. Kak Yus dah sadaqallahul azim. Jangan cari Kak Yus daripada pukul 7.30 sampai pukul 9.45. Jangan cari. Sebab memang takkan jumpa. Sebab Kak Yus lena di Uli Intan. Lepas tu baru bangun. Okay? Sebab Kak Yus punya rutin dia macam tu. Kak Yus tidur lambat. Tidur dalam pukul 12, bangun pukul 4. Every day. Daripada zaman dulu lagi dah macam tu dah. Zaman niaga warung Kak Yus dia. Sampailah ke sekarang. Jadi Kak Yus baca mesej dia tu macam lambat lah. Jadi Kak Yus dah buka Zoom. Biru muka aku tengok dia punya mesej. Kak Yus gantikan saya Kak Yus. Alamak. Kalau Kak Yus baca lebih awal, Kak Yus akan cancel kan. Tapi semua dah masuk, habislah. Jadi Kak Yus minta maaf kalau ada sebarang kekurangan sharing hari ini. Semoga dipermudahkanlah urusan kita semua untuk mengejar dunia, mendapat bekalan di akhirat. Tapi yang paling penting, anda perlu lakukan perubahan yang sangat besar. Jangan ada besar kepala, jangan suka berjanji tanpa tepati, jangan suka beri alasan, jangan suka marah, jangan suka menyalahkan orang lain. Dan anda kena sentiasa ada sedikit ketegasan dalam apa yang anda nak capai. Anda kena ada mission yang jelas apa yang nak capai. Dan Kak Yus bagi tahu dalam forever memang you kata you nak capai 5cc. Tapi kalau you anggap
aku tak capai 5cc ni untuk aku jadi jutawan. You takkan main-main dengan 5cc lepas ni. Aku nak capai 5cc ni adalah untuk apa? Untuk aku menjadi jutawan yang beriman, yang boleh infak, yang boleh sedekah. Sebab tu aku kena jaga 5cc aku. Sebab 5cc adalah kunci kejayaan di forever. You hilang kunci, macam mana nak berjaya? You hilang kunci, macam mana you nak jadi jutawan? Itu kunci. Jadi jangan tinggal lagi you punya 5cc. Okay? Boleh? Alright? Okay, buat yang terbaik semua. Bulan September ni buat yang terbaik. Pengalaman ataupun kesalahan yang lepas, kegagalan yang lepas, jangan diingat-ingat lagi. Kalau you ingat, bermakna you masih berada di sana. Kita tak lagi berada di masa silam kita. Kita berada di masa yang sekarang. Kita berada di masa sekarang untuk kita melakar kehidupan yang lebih cerah pada masa hadapan. Jadi kegagalan, kesilapan ataupun kejayaan pada masa lepas jangan diingat-ingatkan. Lupakan, bina yang baru. Sebab orang kalau dia terlalu berjaya pada yang lepas, dia stuck dekat sana saja. Dia rasa dia pernah berjaya, dia dah pernah buat itu. Dia tak akan ada perubahan. Dia tak akan ada buat perubahan yang baru untuk dia cipta kejayaan yang baru. Okay? So, thank you so much to everyone. Kak Yus minta maaf ada salah silap. Kak Yus doakan anda semua berjaya. Dan Kak Yus doakan anda semua dipermudahkan rezeki. Okay, Kak Yus nak you all jangan abaikan doa ini. Boleh tak? Kita tahu kan doa duha kan? Tahu kan doa duha? Okay, doa duha ni dia panjang betul tak? Doa dia panjang kan? Tapi Kak Yus share dengan you all semua apa yang Kak Yus buat. Okay, Kak Yus share dengan you all semua apa yang Kak Yus buat. Daripada doa duha tu sebenarnya Kak Yus ambil sedikit. Okay, iaitu dalam setiap doa solat 5 waktu, solat sunat ataupun doa masa nak makan, Kak Yus akan guna doa, Kak Yus akan gunakan petikan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezekiku haram, kau halalkan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezeki aku tidak suci, kau sucikan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezeki aku jauh, kau dekatkan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezeki aku dekat, kau sampaikanlah kepada aku. Jadikan ia sebagai amalan. 4 perkataan tu, jika rezeki haram, kau halalkan. Waktu you makan. Kita makan, kadang-kadang kita masak, betul tak? Kita kadang-kadang tak sedar sumber kita tu, kita beli ayam. Orang tu ambil daripada mana? Kita tak sedar tau. Jangan pula nanti kalau contohlah kan kita makan ada orang berdoa, ya Allah jika rezeki ni tidak halal kau halalkanlah. Kita terasa, aku masak ni kau kata tak halal ke? Jangan jadi orang macam tu. Kita kena tahu macam mana proses nak sampai rezeki tu. Kadang-kadang rezeki makanan tu, kadang-kadang makanan yang sampai kita tu memang kita tahu dia halal. Tapi kita tak tahu cara orang tu membeli, cara orang tu buat, kita tahu. Apa-apa yang haram, kita mintalah dia halalkan. Rezeki yang halal ada keberkatan. Dan setelah kita usaha sehabis baik dapatkan rezeki halal, tiba-tiba yang depan mata kita tu, kita dah bagi penutup tau. Kita bagi finishing. Ya Allah, aku dah cuba kan dapat rezeki yang halal. Kalau dia masih lagi haram, kau halalkanlah ya Allah. Jika rezeki aku tak suci, kau sucikanlah ya Allah. Kadang-kadang kita pasti ada kekurangan di mana-mana. Jika rezeki ni apatah lagi, ayat yang ketiga. Jika rezeki kita jauh, you rasa macam jauh, kenapa tak dapat rekrutmen bulan ni? Kenapa sisi tak naik-naik ni? Bermakna rezeki jauh. Ya Allah, jika rezeki aku jauh, kau dekatkanlah ya Allah. Berkerut-kerut muka tu minta. Sebab keadaan dia tu, kenapa tak dapat ni? Jika rezeki aku jauh, kau dekatkanlah. Minta. Jika rezeki aku dekat, rezeki dah dekat ni. Dah umpama nak masuk nasi dalam mulut ni, kau sampaikanlah ya Allah. Kau sampaikanlah. Kak Yus cakap, inilah doa yang paling Kak Yus takut nak tinggalkan. Selain pada doa, minta kebaikan dunia dan akhirat. Kak Yus minta benda ni. Mungkin you all dah sama ni pernah dah gunakan. Mungkin you all pernah dah gunakan ayat ni. Tapi Kak Yus bagi lagi pemahaman dari segi ayat biasa-biasa. Ayat biasa-biasa, ayat yang relate dengan kita. Gunalah mulai sekarang. Kejap lagi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Setiap kali nak makan, jangan malu. Doa, ya Allah, jika rezeki aku ni tidak halal, kau halalkan. Sebut. Jika rezeki aku tak suci, kau sucikan. Jika rezeki aku jauh, kau dekatkan. Jika rezeki aku dekat, kau sampaikan.
InsyaAllah Kak Yu cakap, Allah boleh bagi korang luar biasa kejayaan. Percayalah. Percayalah. Jangan ukur kemampuan kita, jangan ukur kemampuan kita. Sebab yang bagi rezeki tu bukan kita yang cari rezeki. Pemberi rezeki tu, dia punya kemampuan tu luar biasa. Okay? Alright? Tak kisah harap semua ni clear, bagi satu manfaat pada semua. Bagi korang semakin kuat untuk berjuang. Bagi korang semakin nampak hala tuju. Kejar dunia bukan untuk dunia, kejar dunia untuk akhirat. Hari ini ada penekanan tentang perubahan. Hari ini ada penekanan tentang cara berdoa. Ayat solat duha tu. Kalau kalian amalkan, nak lagi di waktu tahajud korang amalkan, subhanallah. Daripada orang miskin, boleh jadi jutawan. Percayalah. Okay? So, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Kak Yu.